Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini untuk memperincikan lagi tentang ibadah umrah. Sebelum ini kita telah menyentuh tentang perjalanan kita ke Tanah Suci. Kali ini saya ingin mendalamkan lagi tentang pelaksanaan ibadah umrah itu sendiri. Pertamanya kita kena melihat apa itu rukun umrah. Sebagaimana yang telah saya sebut pada sesi yang lepas, rukun umrah itu ada 5. Rukun yang pertamanya seperti mana yang kita pernah sebutkan, rukun yang pertama umrah itu adalah niat. Niat ihram umrah. Rukun yang kedua ialah tawaf. Rukun umrah yang ketiga adalah sa'i. Rukun umrah yang keempat adalah bergunting atau bercukur. Kemudian tertib. Jadi kelima-lima rukun ini adalah perkara yang mesti dan tidak boleh tidak dilaksanakan secara tertib. Dan dalam pada itu, di sebalik rukun-rukun ini, dia ada wajib umrah. Wajib umrah ini ada 2 sahaja. Yang pertamanya berniat di miqat. Yang keduanya menjaga pantang larang ihram. Iaitu kita meninggalkan apa-apa yang dilarang semasa kita berada di dalam ihram. Dan dalam pada itu, kita kadang-kadang tertanya apa bezanya antara berniat ihram umrah dan berniat ihram umrah di miqat. Bezanya, apabila kita meninggalkan salah satu perkara rukun umrah, maka umrah kita tidak sah. Begitu juga macam perkara-perkara rukun di dalam sembahyang. Apabila tertinggal salah satunya, maka ibadah solat kita tidak sah. Jadi dalam umrah pun dia ada rukun-rukunnya. Dan yang tadi tu, yang kita sebutkan berniat ihram di miqat tu, yang itu wajib umrah. Maksudnya di sini, apabila kita ingatkan, apabila kita tiba di miqat, di sempadan. Ini miqat ni terbahagi 2. Dia ada miqat zamani dan ada miqat makani. Miqat makani kita, miqat tempat yang kita nak berniat umrah itu, kalau kita datang daripada Madinah, maka tempat kita berniat itu adalah di Masjid Bir Ali. Jadi bila kita ingatkan, kadang-kadang bila kita telah menyelesaikan solat sunat ihram di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjid Bir Ali, maka kita kata semua jemaah naik ke bas, kita berniat bersama-sama. Sebab kita untuk mengelakkan jemaah-jemaah supaya mereka tidak tertinggal berniat. Jadi apabila kita berniat, kadang-kadang bila kita ada, katalah ada jemaah yang leka di belakang bas. Kita dah berniat ni. Selepas kita berniat, kita pun bertalbiyah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dan bila kita dah bergerak dalam bas, tiba-tiba datang seorang jemaah, contohnya, kata Ustazah, saya tidak berniat tadi. Dan kita pun telah melepasi. Maknanya kita telah melepasi tempat miqat tadi. Maknanya yang tertinggal berniat tadi, dia perlu bersegera berniat. Jika dia tidak berniat, maka tidak adalah umrah baginya. Jadi maknanya di sini, walaupun dia berniat selepas kawasan miqat umrah, umrahnya sah, tetapi dikenakan dam. Maknanya bila kita berniat di miqat tadi adalah wajib. Meninggalkan wajib umrah, dia akan dikenakan dam. Dan setelah tadi dia teringat, dia berniat semula, makanya dia telah melaksanakan rukun umrah. Maknanya dia berniat umrah walaupun bukan di tempatnya, walaupun bukan di miqatnya. Maknanya di sini rukun ni dia kena buat. Walaupun dia terlepas, walaupun dah sampai ke Mekah baru dia teringat, maka dia perlu berniat di situ, tetapi dikenakan bayaran dam.
Dan jangan bimbang ya, mana yang tidak hafal untuk berniat dalam bahasa Arab, itu lafaz niat saja. Niatnya seperti nama itu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu kita bercakap di mulut, kita melafazkan di mulut, tapi kita masukkan dia ke dalam hati kita. Itu yang namakan niat. Niat ni apa yang lintasan hati kita. Lintasan hati kita nak mengerjakan umrah tu, maka terlaksanalah umrah tu. Cumanya dalam keadaan pandemik sekarang ni, pandemik COVID ini yang melanda, saya walaupun tidak ada pandemik COVID, saya biasa menasihatkan bukan sahaja kepada jemaah-jemaah wanita, tetapi saya nasihatkan juga pada jemaah-jemaah lelaki, kerana kebimbangan kita, sekiranya kita tidak dapat melaksanakan, sekiranya kita tidak dapat menyempurnakan ibadah umrah kita, maka dengan sendirinya ibadah umrah kita, mana kita keluar daripada ihram kita tanpa membayar dam, maka di situ, untuk itu masa kita berniat umrah kena ditambah lagi. Tak perlu orang kata kalau tak hafal bahasa Arab pun tak apa, kita tambahlah sekiranya aku terhalang oleh apa-apa halangan, penyakit ke, haid ke, maka halal lah aku. Makanya bila kita bertambah begitu, seandainya dalam perjalanan kita tidak dibenarkan, contohnya bina'uzubillah, tidak benarkan meneruskan umrah kita, maka terhalal lah kita dari pantang larang ihram tadi, maka kita keluar daripada ihram tanpa membayar dam. Dan jika berpeluang nanti di kawasan Mekah ada miqat-miqat yang terhampir untuk kita mengambil semula, untuk kita pergi semula berniat di miqat-miqat yang tersebut itu. Talbiyah. Talbiyah ni apabila kita telah berniat ihram, maka biasanya di dalam bas kita akan dipimpin bertalbiyah. Talbiyah ni yang kita selalu baca itulah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita bertalbiyah. Tapi dalam masa bertalbiyah kita hayati makna ni. Ya Allah, aku datang ni. Ya Allah, aku datang ni. Ya Allah. Mana kita bagi tahu Allah, ya Allah, aku datang ni. Ya Allah. Kita datang dengan membawa hati yang penuh pengharapan, penuh dengan hajat-hajat, penuh dengan dosa-dosa. Kita mengharapkan keredaan dan ganjaran yang besar daripada Allah, supaya Allah rahmati kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Cubalah menghayati makna talbiyah itu. Cubalah kita menghayati, bersungguh-sungguh kita merasakan nikmatnya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyukan dan penuh ketawadukan kepada Allah. Perlu kita ingat, apabila tadi kita telah berniat umrah, maka terpakailah 13 pantang larang di dalam ihram kepada kita. 13 pantang larang ini dia ada terbahagi dua. Ada yang bersifat al-tarafu dan ada yang bersifat al-itlaf. Nanti kita akan sambung apa yang dikatakan pantang larang dalam al-tarafu ni, apa yang dibahagi pada yang bahagian yang al-itlaf, insya-Allah. Saya nak sentuh sikit pasal niat umrah tadi tu. Bagi wanita-wanita yang haid, wanita yang haid ni, niat umrah haid itu sendiri tidak menghalang untuk niat umrah. Maknanya di sini, apabila tiba di kawasan miqat umrah, maka semua perlu berniat. Walaupun ketika itu jemaah wanita itu sedang dalam haid, kerana haid tidak menghalang niat umrah. Nantinya setelah sampai di Mekah, orang lain menunaikan tawaf. Sebab haid ni hanya kita tak boleh tawaf je. Katalah dia telah mandi dan suci, maka nanti dia boleh masuk ke masjid untuk melaksanakan tawaf, seterusnya melesaikan rukun-rukun umrah yang lain.
Ini kena hati-hati sebab ada di kalangan mutawif-mutawif. Apabila dia tengok wanita-wanita ni ada jemaahnya yang haid, dia kata tak payah niat. Nanti bila sampai dekat Mekah ada. Boleh dibawa keluar ke Tanaim katanya. Nanti boleh buat umrah balik. Bukan begitu. Bila kita sampai di kawasan miqat laluan kita, kalau kita dari Madinah tadi, miqat asal kita, miqat kita yang wajib kita berniat adalah di Bir Ali. Sekiranya kita meninggalkan berniat di Bir Ali tadi, memang betul kita boleh berniat di Tanaim, tetapi kita kena bayar dam sebab itu bukan miqat asal kita. Boleh berniat kerana niat itu adalah rukun umrah. Kalau tak, dia tidak boleh melaksanakan umrah. Tadi dia dah meninggalkan niat di Bir Ali, adalah miqat asalnya dia datang daripada Madinah, melainkan bila dia suci dia pergi semula ke Bir Ali, tapi tidak memungkinkan lah, tak ada bas yang nak hantar kat situ semula. Setakat seorang dua nak hantar, bas takkan hantar. Dan kalau pergi dengan teksi pun kena belanja sendiri. Maknanya lebih baik dia membayar dam, tapi dia berniat di Tanaim, tapi dam kena dikenakan pada wanita-wanita yang tidak berniat di miqat asalnya tadi. Yang ni kena ambil perhatian. Sebab ada di antara mutawif-mutawif dia terlepas pandang. Dia melihatkan jemaah wanita ni haid, dia kata tidak perlu berniat. Kita kena fahamnya, kita kena berniat di laluan asal kita. Jadi yang ni penting.